Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kelas yang ke-11, lesson 11. Okey, maksudnya kelas yang terakhir untuk tahun 2021. InsyaAllah hari ini 31 bulan 12, 2021 hari terakhir untuk kita berada dalam Jumaat terakhir jugalah untuk tahun 2021. Jadi besok menjelang malam ni lah dah masuk tahun baru 2022 yang mana kamu semua akan duduk exam pada bulan 3 nanti InsyaAllah. InsyaAllah kepada pelajar tahun 2021. Maksudnya SPM kita pada bulan 3 nanti. Kamu masih ada masa lagi. InsyaAllah untuk kita sambunglah perbincangan kelas kita. Yang ni bab yang pertama tingkatan 5. Kita cubalah dalam masa 5 minggu ni ataupun kita ada 7 bab, 7 minggu sepatutnya. Kita cubalah percepatkan untuk habis. Lepas tu kalau tak sempat juga kita pilih mana-mana topik untuk kita selesaikan tajuk ataupun soalan-soalan trial. Tapi mungkin soalan trial itu cikgu akan buat video yang berasingan lah. Alright, jadi kita mulakanlah kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi kita akan sambung bab 1 tingkatan 5 ni. Terus kita pergi kepada perbincangan untuk kertas 1. Kertas 1 kita ada 2. Yang ni memang dirangkumkan terus tingkatan kertas 1, 2, kertas 1, kertas 2 bahagian A, B, C terus. Macam tu. Dia ada beberapa bahagian lah. Maksudnya kita nak sentuh semua dalam masa 1 jam ni insyaAllah. Okay, mari kita tengok soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan Jamil memandu meneruskan pada laju seragam. Okay, ini poin-poin penting yang kamu kena highlightkan lah bila baca soalan. 20 meter per saat. Bila sebut laju seragam, apa yang kita tahu? Laju seragam ni maksudnya daya paduan dia F net. Daya paduan dia adalah kosong. Okay, kosong Newton bermaksud apa? Tidak ada pecutan. Sebab kita tahu F sama dengan MA. Kenapa dia boleh jadi kosong? Sebab A ni kosong. Waktu bila A kosong, dia ada dua keadaan. Yang pertama keadaan dia adalah pegun. Satu lagi adalah bergerak dengan halaju seragam. Okay. Bila bergerak halaju seragam, kita tahu dah daya ke depan dengan daya ke belakang mesti sama. Okay. Sebab tu dia tidak ada daya paduan ataupun tidak ada daya bersih. Pada waktu ni lah. Dua-dua benda ni juga kita namakan sebagai apa? Daya dalam, ini kita namakan sebagai daya dalam keseimbangan. Alright. Macam kita sekarang ni tengah duduk relax-relax kan. Maksudnya kita dalam keseimbangan lah tu. Ada daya yang bertindak ke atas dan juga ada daya yang bertindak ke bawah iaitu berat kita. Dan ada daya normal reaction force ataupun daya tindak balas yang ada ke atas. Kalau macam kita ada box kan. Ke atas ni ada reaction force, kat bawah ni ada berat dia. Okey, dua-dua ni kalau sama, dia duduk diam bermaksud ini dalam keseimbangan. R dengan W ni sama. Okey, R sama dengan W. Okey, jadi yang ni dia kata ada rintangan udara dan juga ada daya geseran daripada tayar lah. Tayar dengan jalan. Okey, dia ada bagi nilai ke? Terdapat dua daya yang menentang gerakan. Ni, daya yang menentang gerakan ni tak lain dan tak bukan. Nama dia apa? Nama dia adalah geseran lah. Daya geseran. Sama ada dia adalah rintangan udara ataupun geseran yang dekat tayar. Kat tayar kan. 30 dengan 80. Ke belakang. Sini 30. Ke sini pun 80. Ada dua daya. Maka daya yang ke depan ni disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh daya enjin. Daya tujah enjin. Okay, T ni. T mesti sama dengan. Ini katakan udara ni kita letak F. F1. Yang ni katakan F2 lah. Friction dua-dua kan. F1 campur dengan F2. Maka T tu daya tujah tu ialah 80. Daya 1 30. 30 campur dengan 80. So kita akan dapat 110 Newton. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah D lah. Kan? Pastikan kamu tahu yang tu. Seterusnya soalan nombor 2. Ini ada kaitan dengan komponen daya. Leraian komponen daya. Maksudnya kalau kita ada daya macam ni. Kalau kita ada daya ke sana, kita boleh leraikan. Jangan cikgu buat siap dah ni. Sini, ke sini, ke sini. So, semua ni kita bila bersudut, kita boleh buat leraian daya. Maka inilah Fy, inilah Fx. Sini pun kita boleh leraikan lagi. Sini pun boleh leraikan. Fy, Fx. Sini pun sama juga. Semua kita boleh leraikan. Fy dengan Fx. Sini pun sama juga, kita boleh leraikan. Ini Fx, inilah Fy. Okay. Jadi cuma kalau kamu letak sini negatif Fx boleh lah.
Fy positif kat atas kan. Yang ni positif Fy, positif Fx. Yang sebelah kiri ni positif Fy dengan negatif Fx. Sebab dia menghala ke kiri, arah bertentangan. Yang ni pun sama. Kalau yang sebelah sini, yang bawah ni, negatif Fx, negatif Fy. Yang ni Fx positif, negatif Fy. Macam tu kalau nak letak. Okay, kalau tak letak, kamu just sebut. Ini kita tahu bahawa dia adalah komponen Fy ni, komponen mengufuk. Terbalik. Komponen menegak. Fx adalah komponen mengufuk. Tahu yang tu pun dah cukup. Okay, sekarang ni bila kita nampak dua daya ni, mamat A ni dengan mamat B, menarik bot dengan sudut tertentu. Dia ada sudut 45 darjah. Yang mamat B ni 30 darjah. Maka kita boleh leraikan daya ni, F ini, FA dengan FB ni, kita boleh leraikan, yang mana kita pecahkan kepada FA cos theta. Kenapa FA cos theta? Sebab kita nak Fx. Ingat baliklah. Kalau kita ada daya yang macam ni, kita boleh leraikan kepada paksi X dan juga paksi Y. Kita boleh buat macam ni sebenarnya. Kalau kita letak sini pun samalah. Okay, inilah Fy, ini adalah Fx. Sini ada theta. Maka kalau kita nak tahu berapa daya F ini, kita akan dapat bahawa kalau kita guna formula trigonometri, cos theta sama dengan cos ialah Fx per dengan F. Sebab tu bila kita nak tinggalkan Fx, F ni naik atas, F cos theta. Kita dapat satu formula untuk leraikan daya pada paksi X. Ni. Okey, yang seterusnya sin theta. Sin theta kita akan dapat setentang dengan hypotenuse, iaitu Fy perkan dengan F. Maka kita akan dapat Fy ini sama dengan F sin theta. Yang ni kamu boleh hafal, tapi hati-hati sebab pastikan kalau hafal Fy sama dengan F sin theta dan F cos theta, pastikan sudut itu sentiasa dengan Fx. Ni theta ni. Theta ni pastikan dengan Fx. Ni Fx kan? Ni theta kat sini. Okey. Kalau macam ni, kita nak leraikan yang ni untuk Fx, untuk FB. FB akan jadi Fx bagi B ni sama dengan FB cos theta juga. Sebab Fx kita dah hafal tadi cos theta kan? Boleh. So, kamu akan dapat berapa? Yang ni, dia tanya apa? Berapakah magnitud daya paduan yang bertindak ke atas bot? Oh, daya paduan ialah daya yang Fx lah. Sebab kita nak daya tengah kan? So, kita akan dapat untuk A dulu. Fxa ni bagi untuk A ni. Fa ialah 40 Newton. Cos 45. Kamu tekanlah kalkulator dapat apa? Yang Fx bahagi B pula ialah FB dia berapa? FB dia 30. 30 cos 30 darjah. Ini 45 darjah. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat, mana kalkulator cikgu? 28.28, 28.3 lah. Letak je 28.28 Newton. Yang ni 30 cos 30. 30 cos 30. 25.98. 98. Okey, kamu campurkan kedua-dua tu. Kamu akan dapat 54.26. Jadi total dia F2 adalah FXA campur dengan FXB tadi. Maka kamu akan dapat 28.28. Campurkan dengan 25. Apa cikgu tulis ni silap. 25.98. Kamu akan dapat 54.26. Okay, ataupun 54.3 Newton. So jawapan dia adalah C. Okay, boleh tak boleh? Boleh cikgu. Alright, cantik. Kalau boleh kita laju sebab ni soalan antara yang senang lah. Soalan nombor 3, lagi senang. Okay, dia ada 3, 4, 5 Newton. Ada 3 daya bertindak atas satu objek. Raja manakah yang menunjukkan daya ataupun objek tersebut dalam keseimbangan? Bila dalam keseimbangan, kita akan dapat satu segitiga yang tertutup, tapi dia punya anak panah dia mengikut head to tail ataupun kepala ke ekor ikut cantik je. Nampak anak panah dia? Kan macam ni. Alright, jadi kalau kita tengok ketiga-tiganya ni 3, 4, 5, dia mesti untuk teorem Pythagoras kita dah pernah belajar kan. So 3, 4, 5 tu yang paling panjang lah. Alright, dia mesti susunan dia mesti ikut anak panah yang betul. Okey, cuba tengok yang A. Yang 4 ke sana, yang ni dah cantik dah, 4 dengan 3 sambung cantik, tapi yang kelima dia naik ke atas. Ini bukannya dalam keseimbangan. Yang ni 5 Newton ni adalah daya paduan.
Sebab kalau kita ada dua daya yang macam ni, kita biarkan dia mesti ada daya paduan sebab dia terbuka. Maka kita daya paduan dia di mana? Daripada titik mula ke titik akhir. Maka ini adalah daya paduan. Okey. Apa dia kita panggil dia net force. Tapi dalam kes ni dia kata 3 daya. 3 daya tu kita sambungkan dalam keseimbangan, dia akan mendapat satu segitiga yang tertutup. Dia tak boleh terbuka. Kalau terbuka maksudnya dia ada daya paduan. Contoh daya macam ni. Macam ni ada 3 daya. Dia sambung balik tak yang belakang? Tak sambung kan? Bermaksud ini ada daya paduan. Mana daya paduan dia? Dari titik mula ke titik akhir. Daya paduan dia akan bergerak ke sana. Inilah dia punya net force dia. Alright. Dari dalam kes ni yang A dah salah dah. Yang ni 4 dah cantik, 5 cantik, 3 pula terbalik. So C salah, A salah. B 4 ke sana, 3 ke sana, 5 ke sini. Cantik, B cantik. Yang D pula 4 ke sana. Yang ni dah bercanggah dengan B, maka pun salah juga. So jawapan dia adalah B. Alright, senang je tuan. Nombor 4. Okey, masuk tajuk kekenyalan ataupun tajuk spring. Dia melibatkan apa? Dia mesti yang kamu kena tahu dulu, dia melibatkan hukum hook. Tahu yang ni dulu, hukum hook. Lepas tu dia cerita pasal apa? Pasal pemalas spring. Dia sambung balik. Hukum hook. Hukum hook ni melibatkan apa? Dia ada formula dia lah. Iaitu F sama dengan KX. Yang mana K ni adalah pemalas spring. Dan satu lagi kalau kita nak tahu tenaga keupayaan ataupun tenaga keupayaan elastik ataupun tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan setengah Fx ataupun kita boleh pecahkan lagi setengah Kx square. Ini adalah tenaga keupayaan spring. Kalau dia tanya kerja yang dia lakukan pun sama juga. Kalau kita ada graf, okay, ini pun semua maklumat yang kamu boleh ambil. X dalam meter, patutnya dalam meter lah. Kalau kita ada graf yang macam ni, graf dia macam ni, hukum hook dia mesti kata dia berkadar terus. Daya dengan pemanjangan berkadar terus. Apabila sampai satu tahap, dia akan tidak lagi mengikut hukum hook. Waktu bila ni? Dia mengalami, kita sampai kepada had kenyal ataupun elastic limit. Alright, ini had kenyal. Lebih daripada ni, dia tidak lagi mematuhi hukum hook. Dah terlebih. Maka kalau kita tarik, kalau kita lepas, dia boleh patah balik. Tapi sampai had kenyal, bagi daya lagi, maka dia tidak akan kembali ke bentuk asal. Dia tak boleh dah sebab melebihi had kenyal. Okey, kalau kamu nak tahu kerja yang dilakukan, dia adalah sama dengan luas di bawah graf. Sebenarnya tenaga itu juga sama dengan ataupun kerja yang dilakukan, kerja W sama dengan setengah Fx juga. Jadi tenaga dengan kerja ni sama lah, sebab tu dia unit dia sama. Energy unit dia joule, work done pun unit dia joule juga. Okay, pastikan kamu tahu lah. Kalau kita kerja yang dilakukan oleh spring, bermaksud sama dengan tenaga keupayaan spring ataupun tenaga keupayaan kenyal. Okay. Alright, jadi kes yang ni dia tanya, menunjukkan beban M disokong oleh 3 spring serupa dengan susunan spring PQR yang berbeza. Okay, yang ni bila kita kata satu spring ni semua sama, kita kena rujuk yang ni dulu. Okay, cikgu ada ambil nota kat sini daripada Cikgu Khairul Anwar dulu, nota lama lah. Mana pula? Kejap. Ini dia. Okay. Pastikan kamu hafal yang ni dulu ataupun kamu faham yang ni. Yang pertama, kalau kita ada satu pemberat dengan nilai W lah, berat. Pemalas spring dia, kalau kita susun secara bersiri, maka pemalas spring untuk satu spring, K lah nilai dia, K. Kan? Kita dah dapatkan daripada kecurangan graf, K. Bila kita susun dia menjadi dua spring secara bersiri macam ni, K dia kena bahagi 2. Maksudnya dia jadi semakin, nak kata apa, lembut. Semakin lembut. Tidak keras. Macam kalau kita susun secara selari. Kalau selari, kalau pemalas spring untuk satu spring dia adalah K, tapi bila susun cara 2 macam ni dia akan jadi 2K. Kamu jangan keliru dengan pemanjangan. Pemanjangan adalah X. Kita tengok pemanjangan pula. Okey, jadi untuk pemanjangan spring, kalau kita susun secara siri macam ni, dia akan jadi 2X. Lagi cikgu bagi contoh. Bagi contoh tu lah senang. Okay, contoh kita ada satu spring, panjang asal dia L0, L0 dia katakan 10 cm. Bila kita sambung ke beban M, kita ada satu jisim, tiba-tiba dia jadi L dia telah menjadi 12 cm. Bermaksud pemanjangan dia X sama dengan L tolakkan dengan L0. Panjang yang selepas kita gantung beban tolakkan dengan panjang asal, iaitu 12 tolak 10. Maka kita akan dapat 2 cm. 2 cm ini ialah apa? Pemanjangan spring. X itu ialah the extension of spring ataupun pemanjangan spring. 2 cm itu pemanjangan. Bila kita susun macam ni,
Kalau satu spring ni dia akan memanjang sebanyak 2 cm, yang ni juga akan memanjang sebanyak 2 cm juga. Nampak? Itu susun secara bersiri. Maka keseluruhan total punya pemanjangan untuk spring yang ni adalah 4 cm. 2 cm campur dengan 2 cm. Sebab tu dia punya pemanjangan dia menjadi 2 kali X. Kalau sambung 3 spring, 3X. Sambung 4 spring macam ni, 4X. Macam tu Tak kira berapa bilangan dia. Okey, tapi selari dia membahagi 2. Nampak ni? Pemanjangan dia katakanlah yang tadi ni kalau satu beban macam ni 12 cm, tapi bila mana kita susun secara selari dua beban yang sama ni, kita susun ni, maka dia akan membahagi 2. Yang 2 cm ni dia akan bahagi 2. Sebab tu pemanjangan dia akan membahagi 2. Kalau susun 3 spring, bahagi 3. Susun 4 spring, bahagi 4. Okey, boleh faham tak sampai situ? So mari kita tengok soalan tadi. Okey, mari kita tengok soalan tadi. Yang ni banyak soalan dalam kertas satu jadi pastikan kamu tahu yang ni. Mana ya? Ni dia. Okey, so soalan PQR ni kalau kamu tengok yang pemanjangan yang paling panjang ni nampak dah R ni. Dia susun macam ni, semua dia akan memanjang, dia akan tambah. Katakanlah satu ni 2 cm maka yang ni total X total dia akan jadi 6 cm. Contohlah kita letak M, dia akan satu spring panjang sebanyak 2 cm. Contoh kita sebut maka yang ni sini 2, sini pun 2 cm. Sini pun 2 cm akan memanjang. So total pemanjangan 6 cm. Tak campur dengan panjang asal belum campur. Yang ni pula kalaulah dia 2 cm, yang ni ialah 2/3 cm. Kecil. Yang ni akan bahagi 2, iaitu 2 bahagi 2 1 cm lah kat sini. Yang ni akan jadi 2 cm. So sini total X total dia akan jadi 3 cm. Yang ni 6 cm, yang ni 2/3 cm. Okey, jadi yang kalau kita tanya apa? Perbandingkan mana yang betul tentang. Jumlah pemanjangan susunan spring PQR. Jadi yang paling panjang pemanjangan dia adalah R. Inilah R yang nombor 1. Nombor 2 adalah P. Nombor 2 adalah P. Yang nombor 3 adalah Q. So R lebih besar daripada P. So jawapan dia adalah D. Okey, terus kepada soalan seterusnya. Nombor 5. Raja menunjukkan 4 susunan spring. Semua spring adalah serupa. Bila sebut serupa ni apa? Dia punya K dia untuk setiap satu spring dia adalah bernilai sama. Nilai K ni apa? Pembalas spring. Pembalas spring ni kalau dia tinggi, cikgu sentiasa ulang yang ni. K kalau tinggi bermaksud dia apa? Sukar diregang, sukar pula dimampat. Maksudnya apa? Bila K tinggi ni dia adalah keras. Ada 2 pula dia punya kurungan tu. Okey, so dia keras. Kalau K tu rendah, nilai pembalas spring dia rendah, maka spring tu adalah lembut. Apa jadi? Bila lembut senanglah. Senang diregang. Senang diregang kamu jangan tulis dalam tu dalam apa reason untuk ni. Mudah diregang, elakkanlah perkataan apa mudah dengan senang ni elakkan. Tapi yang ni untuk kita faham secara ni kamu baca nota kan kamu faham senang. Okey. Senang diregang, senang pula dimampat. Dia lembut dah. Okey, itu kalau K dia rendah. So dalam kes ni dia graf daya sesaran manakah yang betul bagi P, Q, R dan S? Jika beban 1 kg dikenakan pada setiap susunan. Semua 1 kg, 1 kg. Sama macam tadi. Bila kita tengok dari segi K, kalau P ni, K dia adalah 1K lah. Yang ni akan jadi apa? Dia akan jadi 2K. Sebab kekerasan dia akan meningkat bila dia susun secara selari. Bila susun sesiri macam ni, K dia bahagi 2. Okay, yang ni 2K, yang ni K. Alright. So kalau kita tengok dari segi jumlah K dia, yang ni K saja, yang ni 2K. Yang ni K penuh, yang ni 3K. Okay, 2K ataupun 2K campur K. 3K lah bermaksud. Kejap. Yang ni tak boleh ni. Dia memang 2K tapi dia punya pembahagian dia akan dari segi pemanjangan yang paling pendek pemanjangan dia adalah Q lah. Kan? Yang ni dia memanjang, lepas tu yang ni pun akan panjang. Macam biasa, yang ni dia dibahagi 2 dari segi pemanjangan. Cuma dia kata, sekejap tengok apa soalan di bawah ni. Daya. So, daya yang mana? PQRS. PQRS. Okay, daya dengan ni. Kita tengok K. Okay. Kalau K yang paling tinggi tadi ialah Q. Q itu 2K. Sebab dia susun macam tu kan. So, Q yang paling tinggi sepatutnya. Kalau yang C ni dah salah lah. S yang paling tinggi.
Dimensi Q yang paling tinggi. Nombor 2 ialah P. Yang ni kalau segi pemanjangan, yang ni 2K, lepas tu dia tambah 1K. Tetapi pemanjangan dia bertambah ni. Okey, kejap. So maksud dia yang ni nombor 1, yang ni kena nombor 2. Yang ni nombor 3, yang ni nombor 4. So dia apa? QPSR. QPSR. Mana QPSR ada tak? Okey, ni lah. So jawapan dia adalah B. QPSR. Dari segi kekuatan ataupun dia punya nilai pemalas spring. Sebab nilai pemalas spring ialah graf bagi F lawan dengan X. Okey, kita dah buat tadi. F dengan X ini, Fx, dia punya kecurunan itu adalah pemalas spring. Kalau lagi tinggi kecurunan dia, lagi tinggilah nilai K. Yang ni K dia tinggi, yang ni K dia rendah. Sebab kita tahulah dia datang daripada kecurunan. M sama dengan delta Y per dengan delta X. X ni paksi kan kita belajar dulu kecurunan. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Tapi yang ni kita nak ambil dari segi dia punya paksi ni. M paksi Y kita adalah, kecurunan kita paksi Y dia adalah F. Paksi X kita adalah X. Kebetulan dia X juga kan. Jadi M ini, F per X ini, M ini kita tukarkan kecurunan itu sebagai satu pemalas yang kita namakan sebagai pemalas spring. Daripada sinilah keluar formula F sama dengan KX. Inilah keluar formula tu. Iaitu K itu ialah pemalas spring. Okey. Kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan nombor 6. Ini senang ni. Cuba tengok bagi jawapan. Yang mana betul? Dia tanya yang mana daya paduan sifar. D ke cikgu? D. Cikgu dengar B, D. Boboy ke donkey? Donkey. Donkey, very good, very good. Okey, yang A, C, B, A, B, C tu kenapa dia tak boleh daya paduan sifar? Sebab dia punya daya kiri kanan tak sama. Ya, terbaik. Bermaksud kalau macam ni dia ada Fnet dia. Ada daya bersih iaitu 200 tolak 100. Dia akan ada 100 Newton ke kiri. Kan? Yang ni pula, yang C pula 100 ke kanan 150. Dia akan ada 50 Newton Fnet dia ke kiri. Bila ada daya bersih Fnet ni, tapi jangan kita tulis Fnet, kita tulis F saja. Ataupun kita tulis daya paduan. Daya paduan tu ialah gabungan antara semua daya yang ada kat situ. Kita tolak kiri, tolak kanan apa semua, dah tolak habis, dia akan ada lebihan. Lebihan itu kita nama sebagai daya paduan. Daya paduan ni sebenarnya akan menghasilkan pecutan. Kalau macam A ini, objek ini peti air kot. Peti air lepas banjir. Dia tolak ni, maka dia akan terpecut ke kiri. Okey, yang ni dia akan terpecut ke kiri. Dengan daya 100 Newton. Tengoklah jisim dia berapa, bolehlah dapat pecutan. Yang ni pun 50 Newton akan memecut ke kiri juga sebab ada daya bersih. Yang B pun sama juga 50 Newton. 50 Newton daya bersih ke kanan, dia akan terpecut ke kanan. Okey, berapa nilai pecutan? Kena tahu jisim. Tahu jisim, kita bolehlah masukkan dalam F sama dengan MA, A sama dengan F per M. Per 5 berada per M. Okey, macam tu. Dapatlah nilai pecutan. Okey, yang tak pecut ialah D. Okey, siapa boleh bagi tahu? D ini, apa keadaan dia? State of motion dia. Tak bergerak, cikgu. Atau, dia bukan tak bergerak saja. Atau, Pegun, very good. Satu jawapan Pegun, satu lagi. Kemungkinan satu lagi ialah dia bergerak dengan apa? Ada jawapan tak? Hal laju. Ni cikgu dah tulis. Bergerak dengan hal laju seragam. Kenapa bergerak dengan hal laju seragam? Kita tahu dah. Kalau daya bersih dia adalah kosong, Fnet dia tu sama dengan kosong, bermaksud dia sama ada dia pegun ataupun dia bergerak dengan hal laju seragam. Sebab apa? Pegun dengan hal laju seragam ni, pecutan dia kosong. A dia sama kosong. Betul tak? Hal laju seragam, A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Kalau V ni hal laju seragam, contohlah hal laju akhir dia 80 km sejam, hal laju awal pun 80 km sejam. Dia maintain je bawa kereta pada kelajuan ni kan. Maka, dia punya pecutan dia kosong lah. Pada waktu kosong tu yang kita kata tidak ada daya bersih. Sebab F sama dengan MA. Kalau A ni dah kosong, kosong ni waktu bila? Waktu ni lah sama ada dia tak bergerak langsung pegun. A kosong juga sebab tak ada hal laju. Ataupun A tu, benda tu bergerak dengan hal laju seragam. Sebab bila bergerak hal laju seragam, pecutan dia adalah sifar. Bila pecutan sifar, daya paduan dia juga akan jadi kosong sifar juga. Okey, boleh faham yang tu Terbaik. Teruskan. Dengan soalan seterusnya, soalan nombor 7. Raja 5 menunjukkan graf daya regangan F melawan pemanjangan X. Masuk soalan spring balik.
Bagi spring R dan spring S, kedua spring dibuat daripada bahan yang sama, ketebalan dawai yang sama. Okey. Oh, kejap. Alright, so soalan yang nombor 7 ni, bila kita nampak graf yang ni, kita dah bincang dah tadi graf ni kan. Graf ni ialah F lawan dengan X ni, maka kalau dia kecurunan tinggi, maksudnya apa? K dia tinggi. Yang ni K akan jadi rendah, pemalas spring dia rendah. Bila pemalas spring dia tinggi, maka dia punya kekerasan dia lebih tinggi. Yang ni lebih rendah. Jadi kamu kena ingat balik faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalas spring tu kan. Okay, mari kita tengok yang mana betul. Dia kata, yang mana betul mengenai spring R dan spring S. Spring R mempunyai pemalas daya K yang lebih kecil. Lebih kecil salah sebab R duduk kat atas. Ini dah salah dah. Spring R mempunyai diameter gelung yang lebih besar berbanding dengan S. No, kalau lebih besar gelung, kalau lebih besar ni, maksudnya K dia akan rendah. Kalau gelung ni, ni dengan gelung ni, ini kan spring kan? Spring. Yang ni spring. Kalau gelung ni, iaitu diameter spring kita panggil. Diameter spring. Kalau lagi besar diameter spring, lagi rendah dia punya nilai K. Okay, yang kecil ni lebih kuat lagi daripada yang besar ni. Okay, so yang B pun salah juga. A dah salah, B pun salah. Panjang asas spring lebih panjang daripada S. Panjang asas spring R lebih panjang. Kalau lagi panjang, lagi K dia rendah juga. Dia kena lebih pendek baru betul sebab kita tengok R ini lebih keras. Bermaksud stiffness ada dia punya ni stiffer kan. R stiffer than S. Maksudnya K ni lebih tinggi, sepatutnya L0 dia akan rendah. Yang ni L0 dia tinggi. Okay, kalau L0 atau L0 apa? Panjang asal. Original length dia kalau tinggi dia rendah dia punya nilai K. Kalau L0 dia pendek maka dia akan besar dia punya nilai K dia. L0 kena rendah baru K besar. L0 kalau tinggi K dia rendah. Boleh faham lah tu. Dia kalau panjang dia akan lembek ataupun lembut lah graf ada punya spring. C pun salah. So jawapan dia apa? Spring R lebih keras berbanding spring S. R is stiffer than S. Maka benarlah jawapan dia adalah D. Okey, pergi pada soalan seterusnya nombor 8. Seorang wanita menolak mesin potong rumput. Bagus makcik ni. Okey, pada halaju seragam. Nampak? Poin penting ni. Bila sebut halaju seragam bermaksud daya yang dikenakan adalah daya paduan kosong lah. Daya paduan. Hitung daya tolakan pada mesin rumput itu apabila magnitude komponen mengufuk. Ini ialah Fx. Ialah tiba-tiba is. Oh dahsyat ni bahasa Melayu campur bahasa Inggeris. Fx is 85 Newton. 85 Newton dia kata. So kalau dia bagi Fx sama dengan 85 Newton, maka F yang ke bawah ini kita dah ada Fx kat sini, kita ada sudut kat sini sama dengan 60 darjah. Ini adalah Fx. Ini adalah F. Okay, tadi kita dah hafal dah. Kita kata, ni cantik dah ni, sudut dia dengan Fx. So, kalau Fx sama dengan F cos theta. Kan? So, sekarang ni dia bagi Fx, kita nak cari F. Bermaksud kalau kita nak F sama dengan Fx perkan dengan cos theta. So, Fx kita 85, kita perkan dengan cos 60 darjah. 170. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. So, jawapan dia adalah D. Okey, kalau dia tanya Fy. Fy sama dengan berapa? Maka kita akan guna Fy sama dengan F sin theta. Okey, F kita dah dapat tadi kan? 170. Maka 170 sinkan dengan 60. Jangan ambil sin bawah ni. Tetap ambil theta yang sama. Theta tu tetap ambil yang sama 60. Maka kita akan dapatlah berapa nilai Fy ke bawah ni. Okey, dia akan ada daya ke bawah tu juga. So, 170 sin 60. Kalau dia tanyalah, kamu akan dapat 147. 147.2 Newton. Itulah Fy. Okey, so kita pergi pada soalan seterusnya. Masa dah tak banyak ni. Raja menunjukkan sebuah pemberat digantung pada dua utas tali. Segitiga daya manakah yang betul menunjukkan keseimbangan semua daya? Okey, yang ni dia duduk dalam keadaan diam, maka dia memang seimbang. Kita buat dulu FBD kita, iaitu Free Body Diagram. Ataupun Raja Badan Bebas. Raja Jasad Bebas. Lebih kurang macam itulah. Free Body Diagram. Inilah W. Yang ke sini adalah T1. Yang ke Sanun. Ke Sanun tu adalah T2. Okey, pada sudut sini 60. Bermaksud sini pun 60 lah. Sudut zigzag kan? 60. So, kalau kita cabut yang ni semua, ingat. Bila kita ada 3 daya, kita kena jadikan dalam keseimbangan. Ada 3 daya, dia akan jadi satu segitiga tertutup.
jadikan dia, kita cabut satu persatu, kita kata head to tail. Gunakan kepala ke ekor. Okey, katakan kita cabut W dulu. Okey, cabut W ke bawah, ni W. Lepas tu kita cabut T1, ekor T1 di kepala W. Macam ni. Macam tu. Ni T1, ini W. Lepas tu cabut T2 pula, ekor T2 di kepala T1. Pergi macam tu. Ialah T2. Dia akan bersambung lah, sepatutnya bersambung. Kalau kita buat calculation, kita akan dapat nilai dia yang bersambung. Sudut di sini adalah 60 darjah. Okey, itulah dia. So, jawapan dia mana? Yang ni W dengan T1 dah bertembung anak panah ni, salah lah. Yang ni T1 ke sana padahal T1 ke kanan. Kan? Ni pun salah juga. W naik ke atas pula tu. Tak boleh. Yang B pula W ke bawah, T1 ke atas. Okey, ni cantik. Yang D pula W ke atas. Salah lah. So jawapan dia adalah boy. Okey, soalan seterusnya. Senang ni, kita laju sikit. Raja menunjukkan busur anak panah yang digunakan dalam suatu kejauhan memanah. Pengubah suaya manakah yang membolehkan anak panah itu bergerak lebih jauh apabila dilepaskan? Okey, ini menggunakan apa ni? Tenaga keupayaan elastik lah. Yang setengah Fx tadi tu. So, mengurangkan pemalas spring. Dia suruh K tu kita kurangkan. Sebab dia juga ada kaitan dengan Kx square kan. Kalau kita kurangkan K, maksudnya tenaga dia lagi kurang. Dia tak boleh dah pergi jauh. So, yang ni dah salah dah. Meningkatkan pemalas spring. K kena tinggi. Ini baru betul. Anak panah diperbuat pada bahan yang lebih kuat. Tak ada kaitan. Kan? Anak panah kalau kuat, tak ada kaitan. Okey, tapi kalau dia sebut semakin ringan boleh. Sebab kalau anak panah tu semakin ringan, dia ada kaitan pula dengan F sama dengan MA. Okey, sebab A ni bergantung pada jisim. Kan? A dengan jisim adalah berkadar songsang. Kalau jisim ni kurang, maka A dia akan tinggi lah. Kecutan dia akan tinggi kan. So, dia akan pergi lebih jauh. So, menggunakan bahan yang berketupan lebih tinggi. Lebih tinggi ni lagi berat. Bila ketupatan tinggi, sebab dia ada kata rho sama dengan M per V. Kan? So, kalau ketupatan tu tinggi, bermaksud jisim dia tinggi. Bermaksud pun tak boleh. Kalau jisim besar, kita dah tengok tadi, pecutan akan berkurang. Maka dia tak akan boleh pergi jauh. So, jawapan yang paling tepat adalah boy juga meningkatkan pemalas spring bagi tali ni. Kita tambah lebih kenyal, maka dia akan lebih jauh. Sebab tenaga ataupun kerja yang dilakukan akan lebih besar. Okey, sampai setakat tu boleh ikut tak? Boleh, cikgu. Okey. Terus pergi kepada bahagian 2. Paper 2 bahagian A. Sebab kita nak habiskan satu topik satu hari je. Betul lah, kita ada 7 bab kan. Ni baru bab pertama ni. Okey, bahagian A. Mari kita tengok satu tilam yang dengan spring mempunyai sifat-sifat kekenyalan. Apa maksud sifat kekenyalan? Ataupun apa maksud kekenyalan? Dah keluar ada soalan sebelum ni. Trial Negeri Pahang. Dia ada tanya pasal ni. Dia adalah apa? Dia mesti boleh kembali kepada bentuk asal. Kembali pada bentuk dan saiz asal selepas daya dikenakan ni. Mesti ada perkataan ni. Daya yang bertindak dialihkan. Daya yang bertindak dialihkan. Itu mesti poin yang penting, yang wajib ada. Kalau tak ada yang ni, tidak adalah markahnya. Okey, cikgu tak tulis supaya lebih cepat kita bincang. Seterusnya, beri satu sebab mengapa spring tidak akan kembali kepada panjang asalnya apabila diregangkan pada suatu panjang tertentu. Kita dah tengok dah graf tadi. Okey, graf kita F lawan dengan X. Kan? Macam ni. Sampai satu tahap dia macam ni ataupun dia naik kata tak kisahlah. Yang ni kita namakan apa? Elastic limit ataupun had kenyal. Kalau lebih daripada ni, maka dia tidak lagi mematuhi hukum Hooke. Dia tak akan mematuhi hukum Hooke, iaitu semasa dia melebihi had kenyal. So, jawapan dia adalah telah melebihi had kenyal. Okay, kamu boleh ambil kat sini. Sebab cikgu tak tulis nanti lambat. Okay, seterusnya. Alright. Ini pun cikgu dah kira kan. Rajah 1.2 menunjukkan satu spring yang panjang asal. Panjang asal ni ialah L0. Diregangkan kepada 15 cm apabila beban 100 gram digantungkan. Bila masuk je pemberat, dia dah jadi 15 cm. Bermaksud dia telah memanjang. Inilah dia punya pemanjangan dia, iaitu 5 cm lah. Kan? Daripada asal 10, tiba-tiba jadi 15. Maksud ni lah. X, pemanjangan dia adalah L tolakkan dengan L0. Ini formula dia. Okay. Maka 15 tolak 10, kita akan dapat 5 cm. Inilah dia punya extension ataupun pemanjangan dia. Berapakah pemanjangan spring? X sama dengan 5 cm. Atau 0.05 meter. Okay, bahagi 100 lah kalau kamu nak bagi jawapan dalam meter. Seterusnya. Okay.
Rajah 1/3 menunjukkan satu sistem spring yang terdiri dari spring yang merupakan yang serupa dan diletakkan beban 100 gram. Okey, yang macam tadi juga yang serupa tadi dia letak 100 gram. Sama macam tadi lah. Okey, cikgu dah terangkan tadi. Bila kita susun secara selari macam ni, X itu pemanjangan itu dia akan bahagi 2. Yang bawah ni pula kalau dia 1 gram dia 1 saja, maka dia pemanjangan dia sama macam X tadi lah. Maka di sini kalau kita nak buat cari X total. Okey, kita nak cari X total ini, maka dia adalah X per 2, yang atas ni X bahagi 2, campurkan dengan X. X kita adalah 5 cm tadi yang kita buat kan. Kita buat calculation kat atas tu. So, sebab pemberat dia sama juga. Kalau 200 gram dia akan jadi lain lah. Kena guna formula F sama KX, baru kita boleh dapat jawapan dia. So, kita akan dapat 5 per 2 campurkan dengan 5 per 2 ni adalah 2.5. Campur 5 dapatlah 7.5. Tapi dia tak tanya itu, dia tanya yang lain. So, dia tanya apa? Kirakan nilai Y. Y ni adalah daripada atas sampai bawah. Ni Y. Termasuk sekali dengan panjang asal dia. Panjang asal yang ni L0 dia 10 lah. Yang bawah ni pun sebelum dipanjangkan L0 dia adalah 10 juga. 10 cm. Maka L total, cikgu buat sini L total, LT besar tu L total, ialah L0 campur dengan X total. X total ni kita dah dapat tadi. XT kita. X total kita adalah 7.5 cm. L total ni adalah L0. L0 tu bagi kedua-dua. Spring atas dengan spring bawah. Maksud dia macam ni. Kalau kita letak 2 L0 pun boleh jugalah. Sebab apa? 2 kali 10. Ataupun kita buat 10 campur 10 lah. Mudah. 10 yang atas campur dengan 10 yang bawah. Campur lagi dengan X total 7.5. Maka kita akan dapat panjang LT ni atau juga sama dengan Y ni adalah 25.5 cm. Sampai situ boleh ikut ke? Boleh tu. Boleh Cantik. Okey, kalau boleh kita pergi pada soalan seterusnya. Yang ni. Okey, soalan tu dia bila cikgu tengok jawapan ni kan. Salah, dia bagi salah. Tengok yang bawah ni, yang atas 35 kg. Yang bawah 43 kg. Lepas tu dia kira pula guna darab 10. Jadi kita ubah. Kamu ubah soalan tu. Yang 147 ni kamu tukar jadi 117.4 Newton. Daya ni, daya yang ke atas ni 117.4 Newton. Tukar yang tu. Okay, nak bagi cantik dia punya calculation tu. Sebab kalau dia buat 147 tu sebenarnya dia gunakan 43 kilo dan juga G dia 10. Bukan G dia 9.81. Tapi cikgu tak boleh ubah yang tu sebab kamu KSSM memang guna G 9.81. Maka kita kena ubah yang ni lah. Kamu ubah. Okay, alright. So mari kita tengok. Apakah yang dimaksudkan dengan daya geseran? Daya geseran ialah daya yang melawan gerakan. Kalau ada daya gerakan ke depan, dia friction itu dia akan melawan ke belakang. Okay, so itu daya yang melawan gerakan adalah geseran. Satu melangkah. Seterusnya, kira berat kotak tersebut. Berat WMG lah. Kan W sama mg. Jisim dia 35 kilo. Darab dengan 9.81 sama dengan 343.35 Newton. Sebab kalau kamu tengok skema dia. Mana skema dia? Dia bagi 430. Dia ambil 43 kali dengan 10. M dia 43 yang soalan bahasa Inggeris tu. Lepas tu dengan G pula 10. That's why cikgu tak guna yang ni. Cikgu ubahlah. Okey, mari kita tengok balik. Seterusnya. Hitung daya paduan selari dengan landasan condong. Okey, yang ni penting. Bila kita ada landasan condong macam ni. 20 darjah. Dia bagi daya ke sana adalah F. Iaitu cikgu dah ubah jadi berapa? 117.4 Newton. Maka di sini ni ada berapa daya yang terlibat. Yang pertama ialah berat dia. Berat dia akan ke bawah W. Jadi di sini kita nak daya mengufuk ialah yang ni. Yang ke sini. Dan juga ke sini. Sebab dia ada satu lagi daya kat atas ni. Iaitu daya normal reaction force. Ataupun daya normal. Okay. So di sini ni. Bila 20 kat sini. Maka di sini akan jadi 20. Di sini akan jadi 20. Yang ini ni untuk kita nak guna Fx dengan Fy tadi tu, leraian daya tadi, kamu boleh letak Fx kat sini ataupun Fy kat sini, atau sebab dia kata paksi mengufuk ialah yang ni, sama dengan landasan condong. Kalau dalam skema dia bagi Fx.
Tapi cikgu lebih selesa kalau theta tu dia duduk dengan fx supaya kita boleh hafal ialah cos theta. Maka kita akan gunalah sini ialah fx lah, fx. Maka ini adalah fy. Cuma di sini fy dia adalah apa? Sebabkan ini w, kita leraikan kepada sini akan jadi w cos theta. Yang fy ni akan jadi w sin theta. Okey, yang sebelah sini akan jadi sin theta, yang bawah ni akan jadi cos theta. W nilai ni lah yang kita dah kira tadi. Alright. So kalau kita nak kira berapa daya yang selari dengan ni, dia nak ambil bahagian ni lah. Fy dengan F saja. So kita akan dapat Fy dengan, sebabkan Fy dengan ni dia nak daya paduan kan. Daya paduan. Bila daya paduan dia adalah Fmax sama dengan Fy tolakkan dengan F. F kecil ni adalah friction. Friction yang dia bagi tu 117.4 tu. So Fy kita adalah W sin theta. F yang dia bagi adalah 117.4 Newton. So W kita ada tadi kan. W kita ialah 343.35 sin 20 darjah tolakkan dengan 117.4. Okey, cuba tekan kalkulator. 343.35 sin 20 darjah dapat berapa? 117.43. Alright, 117.43 tolak dengan 117.4 juga. So kamu akan dapat apa? Lebih kurang dia adalah kosong, betul? Bila sebut kosong Newton ini, apa maksud dia? Kosong Newton bermaksud dia tak bergerak lah. Tidak ada daya paduan. Ataupun dua macam tadi kita sebut kan. Dia ada dua keadaan sama ada dia pegun ataupun bergerak dengan laju seragam. Okay. So berdasarkan jawapan yang kamu dapat dalam B ini, terangkan apa berlaku pada gerakan kotak itu. Kita boleh sebut jawapan kita adalah pegun. Dapat markah pertama kerana daya dalam keseimbangan. Ini markah yang kedua. Reason dia dalam keseimbangan, iaitu daya paduannya bersama dengan kosong. Okay. Ataupun kamu sebut pegun kerana daya paduannya adalah sifar pun boleh juga. Okey, seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Raja menunjukkan sebuah troli ditarik oleh pemberat melalui sebuah takal licin. Kenapa dia sebut takal licin? Bermaksud di sini friction dia adalah kosong lah. Frictionless kita sebut. Kosong Newton kita abaikan dia punya geseran. Tetapi di sini ada friction. Maksud dia di sini ada daya yang bertindak ke atas tayar troli tu. Sebab dia sebut permukaan kasar. Dia sebut saja permukaan kasar, maka dia ada nilai rintangan dia. Okay, ya. Jisim troli dan pemberat ialah 3.7 dan 2.1. Yang ni 2.1 kg. Troli ni adalah 3.7 kg. Okey. Atau apa dia tanya? Lengkapkan yang berikut dengan menandakan yang betul. Daya geseran ialah daya yang melawan pergerakan, daya meningkatkan laju. No. So jawapan dia adalah daya melawan gerakan. Kita dah bincang tadi yang atas tu. Seterusnya. Berdasarkan rajah itu, bandingkan T1 dengan T2. T1 7, T2 7. Sama lah. Sama. Bandingkanlah sama. Pecutan troli dengan pemberat. Bila troli itu bergerak ke bawah, dia ditarik ke sini. Di sini ada pecutan. Di sini juga ada pecutan. Maka kita kata A dengan A ni adalah sama. Sebab dia dalam satu sistem. Dia bersambungan kan tali tu. Maksud dia sama juga. Pecutan troli dengan pemberat adalah sama. Dia bukan pecut sama ke pecutan graviti ya. No. Sebab dia bukan putus. Bukan jatuh bebas. Jatuh bebas baru sama dengan pecutan graviti. Kena bezakan yang tu. Tentukan pecutan troli. Okey, sekarang ni baru dia sebut pecutan troli. Pecutan troli kita kena ambil yang atas ni. Okey. Alright. So kita boleh pecah dua lah. Ini kita ada troli. Kita ada T1. Dan kita ada kat sini F, friction. Okey. T1 ni pula, ini satu, dia bergerak dengan A. Alright. Kita kata F sama dengan MA. Bermaksud di sini F ini adalah daya bersih tau. Daya bersih ini M. Maka daya bersih dah T1 bergerak ke arah T1. Maka T1 tolakkan dengan F. Baru kita akan dapat MA kat sini. A ni pecutan yang kita nak cari. Okey. Satu lagi, sistem yang kedua ialah ni. Kita ada pemberat, kita ada tali. Tali ni lah T2, kita ada berat kat bawah ni W sama dengan mg. Okey, sekarang ni dia bergerak ke bawah. Ini sistem ni sama macam lift. Kalau kamu tengok yang tajuk lift, sama sebiji macam ni. Pecutan dia ke bawah bermaksud
F sama dengan MA juga. A itu pecutan sistem. F ni ialah W tolak dengan T2. Kenapa tolak T2? Sebab dia bergerak ke arah W. Dia bergerak ke bawah kan. So W ni lebih besar daripada T2 lah. Baru kita dapat MA. Okay, so kita pecahkan kepada dua sistem ini, kita boleh buat calculation. Nilai apa yang kita ada? Kita ada nilai W. W ialah mg lah. Mg tolak dengan T2. T2 dia bagilah 7. M kita untuk ni MA. Kita masuk nilai lagi. M kita untuk yang ni adalah 2.1. 2.1 kali dengan 9.81 tolak 7. 2.1 kali A. Yang ni kita boleh dapat pecutan dia. Berapa? Cuba tekan kalkulator. 2.1 kali 9.81 tolak 7. 13.6. So, buat tu lah A sama dengan 13.6 bahagi dengan 2.1. Kamu akan dapat A dia sama dengan 6.48 meter per second square. Okay, dah dapat A sini. Kita dah sebut tadi A dekat sini, A kat sini sama dengan A kat sini. Maka M kat sini ialah M bagi troli. M troli kita adalah berapa? Subhanallah, berapa tadi? 3.7. 3.7. A kita adalah 6.48. Sebab kita tak tahu F tau. Ni F kita tak tahu daya friction dia. T1 dia dah sebut 7. 7 tolak F sama dengan ni, maka kita akan dapat 6.48 tadi kali dengan 3.7. 23.96. 6. Yang ni F pergi sana, maksud dia 20 tolak 7 lah. Okey, tolak dengan 7. 16.96 Newton. Inilah daya friction dia. Okey, boleh tak boleh ni? Walaupun dia patutnya dapat nilai negatif kan, sebab dia ni pergi sana, yang ni pergi sana, dapat negatif lah. Negatif tu maksud apa? Negatif tu maksud dia melawan arah dengan arah tarikan dia. Daya friction dia adalah negatif 16.96 pun boleh jugalah. Tanya apa tadi? Subhanallah, kita buat calculation ni. Dia tanya pecutan troli dan juga daya geseran. Betul lah. Pecutan troli sama macam ni. Cikgu dah sebut tadi. Ni pun sama juga. Negatif 16.98 tu ialah daya geseran dia. Okay, boleh dapat Alamak, masa dah habis. Okay, kita teruskan. Soalan nombor 4. Allahu Akbar, banyak lagi. Berat bongkar kayu adalah 30 Newton. Dia dah bagi 30 Newton. Pada rajang 4, leraikan berat kepada komponen mengufuk dan komponen menegak. Senang ni. Ini menegak, ini mengufuk. So, inilah W cos theta. Yang inilah W sin theta. Mana ni theta dia berapa? Theta dia 60 lah. Ni 60. So, kalau kat sini dia kata tadi W dah 30. So, yang ni ialah F. Kalau disebut dalam soalan ni dia kata mengufuk, dia kata FY, tapi itulah, tengok macam mana. Kalau kamu faham inilah FY, tak ada masalah. Kalau cikgu lebih suka guna FX yang dekat cos ni, FY kat sini. Tapi dia kata kalau mengufuk ialah yang ni, yang sama dengan R ni mengufuk. Okey, tak kisahlah kalau kita letak ni FY, maka sini akan jadi FX. Tapi dia berubah sikit lah, tiba-tiba FX jadi sin kan, sebab kita dah hafal sebelum ni cos. That's why kamu, kalau boleh kamu ubah kesesuaian itu mengikut kepada yang soalan condong ni dengan soalan yang daya biasa yang kamu leraikan itu. So kalau kat sini kamu letak mengufuk lah FY sama W cos theta. W kita adalah 30 Newton. Cos dia adalah cos 60. Tekan kalkulator, dapatlah dia. Berapa tu? Kau panas ni ada tak? 26.0. Nampak? FY dia bagi kat bawah ni, FX dia bagi kat sini. Oh, dia nak subhanallah. FY ni kat sini lah. Cos. Kalau yang ni dapat 15 lah. Cos 60 kan cos 45. 15 Newton. Yang ni pula kamu akan dapat 30 sin ni kamu akan dapat 26 Newton. Alright. Okay, cikgu laju ni. Okay, yang ni boleh dapat. Hitungkan magnitude bagi setiap komponen
mengufuk dan juga menegak. Menegak dan mengufuk. Yang inilah Okey, pergi pada soalan seterusnya. Bongkar kayu itu mengalami daya geseran keseluruhan 14 Newton. Dia kata ada daya geseran 14 Newton. Tentukan pecutan bongkar itu. Okey, dia kata pecutan. Geseran ke atas dia adalah ke sini daya ke atas ni adalah 14 Newton. Daya kita tadi 26 Newton ke bawah. Bermaksud dia ada daya bersih. So daya bersih kita ialah F net kita sama dengan 26 tolakkan dengan 14. Kamu akan dapat berapa? 12. 12 Newton tu daya bersih. Dia tanya pecutan. Pecutan maka kita akan dapat F sama dengan MA. Maka A sama dengan F perkan dengan M, iaitu F kita adalah 12. Jisim dia berapa jisim dia? Oh, dia bagi berat. Dia tak bagi jisim. Maka kita kena tukar pula lah. Okey. Jisim dia kamu akan guna ni. Bahagikan dengan 9.81. Sebab kita ada W sama dengan mg, maka M sama dengan W per G lah. Kamu akan dapat 3.06, maka kita akan dapat dia punya pecutan ialah 12 ni bahagi dengan 3.06, kamu akan dapat 3.92 meter per second square. Alright, boleh tak boleh ni? Laju-laju kita laju sikit. Apakah yang berlaku pada bongkar kayu itu jika daya geseran meningkat kepada 26 Newton? Bila meningkat pada 26 Newton, bermaksud sama. Daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Daya ke bawah 26. Daya ke atas pun 26. Apa yang jadi? Yang tadilah dia pegun balik. Sebab apa? Daya dia tidak ada daya bersih. Tidak ada daya bersih. So, dia pegun. Sebenarnya ada satu lagi kemungkinan, iaitu bergerak dengan hal laju seragam. Okey, pergi pada soalan bahagian C. Sempat tak sempat ni? InsyaAllah lah cikgu baca laju. Raja menunjukkan graf pemanjangan spring melawan daya F yang dikenakan. J dengan K. Tengok kat sini tahulah J lebih keras daripada K. Okey. Nyatakan definisi kekenyalan. Macam tadi, kekenyalan ialah kebolehan kembali pada bentuk asal apabila daya yang dikenakan dialihkan. Okey, seterusnya. Daya yang dikenakan atas spring J dengan K. J kurang daripada K. Oh, subhanallah. Nampak ni, bahaya ni. Nampak? Yang ni ialah F, yang ni X. Dia terbalik. Okey, yang kita tengok yang sebelum ni adalah F kat sini, K kat sini. X kat sini. Okey, kalau macam ni kita kata yang atas ni A dengan B, A lebih keras. Tapi yang ni dia terbalik. Hati-hati Hati-hati. Okey. Sebab daya dia kalau K ni maksudnya K ni lebih tinggi daripada J. Dari segi pemalas spring dia. Sebab tu dia kata daya ni dikenakan ke atas spring J kurang daripada K. Kurang ni sebab 10 Newton je. Pemanjangan spring dengan J dengan K sama. Sebab kedua-duanya memanjang pada 5 cm. Ni. Semua sama. Dua-dua sama. Okey. Lepas tu. Apa lagi? Pemalas spring. Pemalas spring J kurang daripada K. Nampak? Dia terbalik. Terbalik. Bila paksi dia terbalik, dia punya bentuk pun terbalik. Kecurunan untuk J itu sebenarnya lebih kecil nilai pemalas spring berbanding dengan K. Okey, seterusnya bandingkan semua ni. Pemalas spring semua dah boleh bandingkan. Semakin besar daya yang dikenakan, semakin besar pemalas spring. Ini sama, ikut hukum Hooke. Hukum yang terlibat adalah hukum Hooke. Alright. Seterusnya, last. Berdasarkan jawapan yang nyatakan hubungan. Kita dah sebut tadi dan juga hukum tadi dah sebut. Seterusnya, last kali ialah shock absorber. Menunjukkan penyerap hentakan bagi sebuah kereta untuk memastikan tayar bersentuhan dengan tanah pada setiap masa. Terangkan bagaimana penyerap hentakan itu membolehkan tayar sentiasa bersentuhan dengan tanah. 4 markah. Kamu biasa buatlah 4 poin terlebih. Okey. Inilah ayat-ayat yang kamu boleh dapatkan markah. Semasa spring dimanfaatkan, molekul-molekul spring itu tersesar mendekati satu sama lain. Lepas tu apa lagi? Daya tolakan bertindak menolak molekul-molekul itu kembali ke kedudukan asal. Dia memang ada dua daya, tolakan dan tarikan di dalam spring. Okey, dalam molekul-molekul yang anjal ini ataupun yang elastik ini. Semasa spring diregangkan, molekul-molekul spring itu tersesar menjauhi satu sama lain. Daya tarikan bertindak menarik molekul-molekul kembali ke kedudukan asal. Alright, di sini kamu boleh dapat 4 markah. Dan last kali, dengan kelajuan tinggi ni, kita laju gila ni. Sikit lagi nak habis. Sikit lagi nak habis dia. Adik pergi sana. Okey, penyerap hentakan itu digunakan untuk mengurangkan kesan gerakan atas jalan angkasa dengan menggunakan konsep fizik yang sesuai. Terangkan bagaimana anda mengubah sesuai penyerap hentakan supaya dapat menyerap dan melembabkan impuls.
dengan berkesan. Okey. Dia berkait dengan apa? Seperti bahan spring, ketebalan spring, panjang spring, diameter spring dan juga kekerasan spring. 5 perkara, 10 markah macam biasa. Okey, buat table. Inilah dia spring. Kita guna keluli sebab apa? Lebih keras. Pemalas spring lebih tinggi. Spring lebih tebal dapat menahan kejutan yang lebih kuat. Ataupun pemalas spring tinggi pun boleh. Spring lebih pendek, lagi tinggi pemalas spring dia. Okey, lebih keras. Apa lagi? Diameter spring yang besar. Diameter spring besar. Oh, diameter spring. Oh, ni bukan ni. Ni sepatutnya diameter dawai ni. Okey, diameter dawai spring. Lebih besar. Baru maka pemalas spring akan lebih tinggi. Spring yang lebih keras. Dapat menahan kejutan yang lebih kuat. Okey. Jadi, terima kasih banyak kepada yang sempat join hari ini. InsyaAllah ada rezeki ada umur kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.